Hello guys, kita bertemu lagi. Oke guys, hari ini kali saya mau cerita sedikit lah mengenai case penipuan atau case scammer yang semakin menjadi dalam negara, yang melibatkan kerugian seseorang tuh ribu, puluh ribu, dan sampai ke ratusan ribu. Oke guys, dengar saja hari ini saya bercerita. Oke, sebelum tampil tuh kita dengar lagu guys. Oke, pasang lagu. Oke guys, di sini saya mau bagi tahu bahwa case penipuan yang ada dalam Malaysia ini ada banyak jenis, macam-macam cara dia orang menipu. Dan rata-rata yang dia akan hubungi, dan dia akan antar SMS melalui WhatsApp ataupun SMS. Kebanyakan dia yang berumur 20 lebih ke atas ataupun 30 ke atas. So dia orang pun tahu bahwa umur yang 20 lebih ke atas nih dan sampai yang 30 ke atas nih memang ada duit simpanan lah. So dia orang akan coba-cobalah untuk telepon atau untuk antar SMS. Kalau SMS biasa dia orang antar macam ni, tahniah, Anda telah memenangi lucky draw, daripada pihak-pihak ini, pihak itu lah, macam-macam pihak lah yang akan antar SMS macam tu. Dan jumlah yang dia nyatakan tu memang banyak. Kalau kita tidak tahu dia sedang menipu kita, memang kita terpedaya lah dengan dia punya SMS tu. Oke, dia dalam SMS tu ataupun dalam WhatsApp tu, dia akan sertakan sekali link yang mau dimasuki untuk tujuan tuntutan hadiah kemenangan lucky draw tu. Oke, kalau kita tekan link tu, dia terus otomatis kita akan berhubung dengan suatu nomor yang dalam link tu, ataupun dia minta kita isi sesuatu dalam tu. Oke, dan apabila kita sudah isi benda tu, ataupun telepon kita sudah tersambung dengan nombor telepon yang dalam SMS tu lagi, di situ akan bermula dia macam-macam pihak akan telepon kita. Dia akan dia akan tanya mengenai tuntutan apa, tujuan kita nak tuntut apa. Jadi saja tanya tu. Oke, lepas tu dia selain daripada SMS, yang banyak juga melalui panggilan telepon. Oke, dia akan mengaku daripada pihak-pihak tertentu lah. Contoh dia akan mengaku dia daripada wakil pihak mahkamah, wakil daripada pihak polis trafik, dan wakil daripada custom, pejabat pos, bank,
dia banyak lah, memang banyak macam-macam bang, memang banyak. Dengan yang ada lagi secara otomatik, tiba-tiba telepon kita nih dia cakap kalau ada OTP sampai dalam telepon kamu, tolong bagi OTP itu pada saya ataupun tag TAC pada saya, dia cakap. Dia sebab Anda telah memenangi hadiah daripada kami, dia cakap. Dan untuk memasukkan duit itu, dia cakap, Anda kena bagi saya tu apa, OTP, nombor OTP ataupun nombor tag, nombor TAC tu dia akan minta. Padahal kalau betul-betul dia mau bagi duit, buat apa dia mau minta itu OTP dengan TAC lagi? Masukkan duit sajalah terus. Dia tidak payah minta OTP daripada kita kalau dia betul-betul mau bagi. So di sini sudah kita syaki dia memang coba dia sudah masuk sistem bank ataupun kita punya sesuatu account tu lah. Dia sudah macam hack. Tapi walaupun dia sudah hack, kalau dia tidak dapat OTP tu ataupun nombor TAC tu, dia tidak boleh dapat duit tu juga. Okay, macam saya pun pernah terima panggilan telefon daripada wakil Big Pay ni daripada Asia lah. Okay, dia cakap tadi nama Encik ni telah terpilih untuk memenangi dan menerima sejumlah wang tunai lah, dia cakap. Ribu lah, dia cakap. Okay, untuk mendapatkan duit kemenangan Cik ni, Cik kena bagi saya lah TAC yang akan datang di telefon Cik sekejap lagi, dia cakap. Okay, kalau kita tidak tahu yang dia cuba masuk kita punya Big Pay tu, memang kita akan bagilah nombor tu, ataupun dengan kata lain dia akan gunakan kita punya Big Pay tu untuk beli barang apa macam-macam lah boleh guna. Tapi kalau kita tidak bagi nombor OTP yang akan sampai dalam telefon kita dulu, dia tidak boleh buat juga, dia tidak boleh dapat juga. Okay, lepas tu saya tanya dia lah, kenapa Cik mau kirim duit dalam Big Pay, mau masukkan duit dalam Big Pay saya? Cik mau minta nombor OTP? Patut Cik kalau nak masukkan duit dalam Big Pay saya, masukkan terus lah, tidak payah minta OTP atau TAC lagi. Kalau dia kalau macam tu tidak apalah, dia. So dia tahu kita tidak dia boleh makan, dia boleh tipu. Lepas tu dia tutup terus. Okay, ini mengenai OTP lah. Kalau mengenai pejabat pos pula, dia cakap Cik ada barang yang berada di pejabat pos, dia cakap, dan dia akan bagi nombor tracking lah. Tapi untuk dapatkan barang tu dia minta kita bayar ini pula. Itu jangan layan. Ini memang kebanyakannya memang scammer. Okay. Lepas tu daripada pihak mahkamah, dia cakap nama kita
dikehendaki lah, dan diminta datang segera. Biasanya dia akan telepon daripada tempat jauh, dan biasa dia orang telepon pada hari Sabtu. So hari Sabtu banyak tempat yang selalunya pejabat ini kan cuti, office hour. Dia bukan office hour, dia cuti. So disitulah dia orang akan dia orang akan telepon, dan dia orang akan cakap, tanya macam-macam lah. Dia cakap kalau mau settle ini case, saya boleh tolong kamu buat report lah. Dia cakap, dalam polis nih saya beritahu tidak ada buat report melalui panggilan telepon. Yang melalui panggilan telepon dan dari tempat jauh. Kalau contohnya biasa dia orang akan panggil di suatu tempat yang jauh loh. Sedangkan contoh rumah kita di sini dan di dekat kawasan kita pun ada, dalam daerah kita lah macam tuh, ada balai polis. Tapi dia tidak suruh kita pergi balai polis yang tempat kita tuh. Padahal kalau buat laporan polis, dia bukannya ikut pada dia tiada halangan pun, tiada masalah pun buat report di balai polis di mana-mana. Cuma ikut pada kejadian saja. Kejadian tuh diantar pada di balai tempat yang kejadian tuh. Tapi semua balai polis boleh terima laporan, tidak ada masalahnya. Dan tapi kalau yang pihak skema nih, dia cakap dia mesti datang tempat dia juga. So tempat kita itu kita tidak boleh buat. Itu cuma wayang, itu semua alasan. Itu tidak boleh layan. Okay. Itu daripada pihak mahkamah. Lepas tu ada lagi ini daripada daripada pihak custom. Menyatakan ada barang kita yang telah ditahan oleh pihak custom sebab mengandungi terlalu banyak uang atau mengandungi barang dada lah, ataupun barang terlarang di dalam bungkusan yang atas nama kita itu. Lepas tu dia akan tanya kita lah macam-macam. Okay. Ini mengenai skema yang mengaku daripada pihak custom lah. Skema ini dia banyak mengaku custom, mengaku daripada wakil mahkamah, mengaku daripada polis, pegawai polis daripada IPK lah, IPD lah. Kalau cik tidak percaya, kau cek nombor telefon saya ni dengan nombor IPK ini ataupun IPD ini. Kalau cik tidak percaya dekat, lepas tu kita cek, memang sama, memang betul dia sama, tapi dia bukan polis, dia scammer. So dia tidak tahu macam mana dia buat. Mungkin dia sudah pintas melalui komputer. So nombor telefon tu memang betul-betul sama, tapi walaupun dalam kesamaan tu mesti dia akan lari satu nombor daripada awal, ataupun ada tambah-tambahan lagi. Tapi itu
memang tidak boleh percaya juga. Lepas itu daripada bank lagi, check up kita punya telah buat loan tapi ada masalah, itu pun tidak boleh pakai. Sebab semua itu pun daripada scam juga. Oke guys, sekarang nih saya mau bagi tahu lah mengenai orang-orang yang kena tipu ya. Contoh-contoh dia. Seseorang tuh akan terima panggilan telepon dari Serikat Express kah, serikat apa-apalah, menyatakan ada barang hantaran hadiah dari seseorang daripada luar negara. Ini kebiasaannya, seseorang yang kita kenal melalui laman sosial Facebook, Instagram. Dia akan kononnya dia hantar barang, dan barang itu telah ditahan oleh pihak custom. Dan untuk pelepasan barang sebagai hadiah lah, kononnya hadiah persahabatan lah, hadiah sebagai kawan lah. So barang tuh sudah ditahan oleh pihak custom, dan kita diminta oleh pihak Express nih, pihak pengantar barang ataupun agen-agen pengantar barang nih, untuk membuat bayaran. Contoh kalau dia minta bayar 10.000, dia minta bayar 10.000 lah, ataupun 5.000, 6.000, ataupun berapa saja yang dia akan minta untuk tujuan pelepasan barang tersebut. Dan dia akan bagi satu account bank untuk tempat kita bayar duit untuk pelepasan barang itu daripada custom. Selepas kita bank in duit itu, dia akan cakap masih ada masalah, dan kita diminta untuk bank in duit lagi, sama ada tunai ataupun secara online. Itu biasa yang orang yang kena tipu lah, sama ada tunai ataupun online. Ya kebanyakan melalui transfer online lah yang dia orang kena tipu nih. Lepas tu kita sudah bank in duit nih pun, hadiah itu, gift tuh kita tidak boleh dapat lagi. Sebab dia cakap memang masih ada masalah lagi. Dia minta bayar lagi. Lepas itu dia akan bagi nombor account bank lain pula. Selepas itu sudah kerugian puluh ribu, baru orang nih sudah rasa dia sudah tertipu. Bila dia sudah rasa tertipu, baru dia akan datang balai buat laporan polis yang dia sudah kena tipu. So, yang biasa yang penipu macam ini, dia akan guna telepon daripada telepon Malaysia juga, daripada plus 60. Ataupun dia guna nombor pejabat macam tu.
Oke guys, itu untuk penipuan yang melalui kenalan dalam Facebook. Kononnya dia mau antar hadiah kepada kita sebagai tanda persahabatan ataupun macam-macam lah. Oke. Seterusnya kita pergi case penipuan melalui video call daripada seseorang perempuan dalam Messenger Facebook. Oke. Dalam panggilan video tuh, dia perempuan tuh dia contohnya dia tidak berpakaian lah, dia akan bawa seseorang tuh untuk buat live dengan dia, padahal dia tuh orang tuh dia mainkan video saja, dia bukan dia. Yang sebenarnya itu kita tidak tahu dia itu laki kah perempuan, tapi kebanyakan yang macam ni dia lelaki lah. Dia akan gunakan satu video dalam video call ni dengan kita. Dia tidak berpakaian dan ajak kita, bawa kita mau tunjuk muka sekali. Ada yang sampai dia suruh buka baju sekali. Oke. Lepas tu sudah habis panggilan telepon video call tu, baru dia akan bagi tahu dia adalah lelaki ataupun dia bukan perempuan. Lepas tu dia mau kita bayar duit dengan dia untuk mengelakkan video tu dia tidak sebarkan di laman sosial mana-mana, kononnya lah. Oke, so disebabkan macam ni, orang yang video call tadi tu sudah rasa takut, tidak mau image baru dia jatuh dan tidak mau rekaman tu disebarkan. Dia pun sanggup bayar, dia pun ribu-ribu dia akan sanggup bayar. Oke. Bila dia sudah bayar, contohnya dia sudah bayar 500, 1000 macam tu, dia akan minta bayar lagi. Dia cakap video masih ada. Kalau tidak mau saya sebarkan video rekaman ni, minta bayar. Dia mau minta bayar juga. Oke. Selepas bayar, dia hilang terus. Tapi kebiasaan macam ni, dia orang ada minta bank in duit tu melalui Western Union, money changer. Dia akan minta duit tu ditukarkan kepada duit Malaysia ke duit luar negara, contohnya Filipina, Thailand, China, duit rupiah, Indonesia, ataupun mana-mana negara lah.
dia minta duit Malaysia tu, kita pergi tukar dekat Western Union ataupun money changer untuk dikirim duit tersebut. Lepas tu rugi macam tu sajalah. So kalau ada panggilan video call daripada laman sosial Facebook melalui Messenger dengan dia yang kita tidak kenal lah, kita tidak kenal, lebih baik jangan layan, tutup saja. Ataupun tutup muka. Kita kalau kita jawab panggilan dia melalui Messenger tu, kita ambil kain lah, kita tutup muka. Okay, kita tutup muka kita ni, jangan bagi dia tengok. Okay, so, saya pun pernah terima panggilan macam tu, tapi saya jawab, lepas tu saya alahkan kepada, saya pergi letak video tu dengan gambar yang saya lekat di dinding-dinding ni. Lama-lama dia tutup terus. Macam tu saja kalau mengenai video call dalam Facebook Messenger ni. Okey. Seterusnya daripada bank pula. Okay, saya mau cerita daripada bank ya. Okay. Contohnya kita berada satu tempat nih. Lepas tu kita terima panggilan telefon daripada nombor telefon, nombor pejabat ataupun nombor yang daripada luar negara. Okey. Dia menyatakan dia wakil daripada pusat bank. Dia menyatakan dia daripada pusat bank. Daripada bank lah, contohnya dia daripada bank HSBC Bank, CIMB Bank, Maybank, dia lepas tu dia akan sambungkan panggilan dia tu kepada bank negara. Dan dalam bank negara tadi dia akan minta kita punya maklumat pribadi. Dia akan minta maklumat pribadi kita, nombor IC kita, dan dia akan bagi tahu kad bank kita ataupun kad kredit kita ni telah digunakan oleh seseorang untuk menipu, untuk scammer lah, untuk tipu orang lain. Bank negara, contohnya bank negara cakap macam tu. Okey. Dan masa berhubungan kita dengan bank negara tu, dia akan contohnya dia akan bagi tahu dia mau tolong kita buat report. Untuk bersihkan nama kita daripada telah digunakan oleh seseorang atau orang lain untuk scam orang lain, untuk tipu orang lain lagi. Oke, lepas itu dia akan antar surat laporan itulah
dalam kita punya nomor telepon. Tapi nomor laporan tuh memang tidak betul, dia orang buat-buat saja, walaupun dia ada lambang PDRM. So, dia cara laporan tuh dia lain daripada PDRM punya laporan. Oke. Dan so dengan di situ kita pun sudah percaya yang sudah buat laporan dan apa nama kita yang telah digunakan orang lain untuk menipu dapat dibersihkan. Jangan terpedaya, guys, jangan terpedaya, jangan tertipu. Sebab laporan polis tidak ada melalui panggilan telepon. Dia kalau membuat report polis, pergi counter terus, counter aduan mana-mana balai polis. Oke. Selepas tu dia cakap nanti ada orang nanti ada wakil dari bank juga akan telepon kamu untuk tukar password pin kad kredit kita tu atau kad bank kita tu. Dia cakap nomor OTP tu atau TSC tu yang sampai di telepon kamu, sila bagi pada saya untuk saya tukarkan nomor PIN kamu supaya tidak boleh digunakan lagi untuk menipu, dia cakap. Boleh pula dia cakap macam tu. Oke. Bila sudah ada nombor OTP ataupun TSC sampai dalam telepon kita tu, di situ kalau kita bagi OTP itu memang bersihlah kita punya account bank ataupun kad kredit kita. Dia bukan mau tukar nombor PIN tu, dia bukan nak tukar nombor PIN, tapi dia nombor TC itu untuk tujuan pemindahan wang tau. Tujuan pemindahan wang daripada akaun kita kepada satu akaun yang tidak diketahui, kita tidak tahu. Oke, contohnya kalau dia dia cakap OTP pertama ini bagi saya, dia cakap. So kita sudah bagi itu OTP. Lepas itu tiba-tiba ada SMS masuk dalam SMS daripada betul-betul bank punya masuk dalam telepon kita. Dia cakap Anda telah mau mindahkan sejumlah duit dalam akaun yang tidak diketahui. Contohnya 30.000 kah, 20.000 kah. Oke. Lepas itu dia minta dia cakap lagi ada satu TSC yang ini akan sampai, dia cakap. Ataupun banyak lagi lah TSC yang akan sampai. Sila bagi dengan saya, dia cakap. So kita pun bagi. Selepas kita bagi, duit kita di dalam akaun tu lagi kurang lah. So selepas tu selesai panggilan telepon, kita cek akaun kita tinggal berapa lagi dalam. Duit itu sudah pergi keluar. Satu akaun yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa. So ini teknik scammer, teknik penipu yang melalui yang dari wakil dari bank, yang kononnya kita punya kad kredit ini perlu ditukar PIN karena telah digunakan orang lain untuk tujuan menipu, dia cakap. Sedangkan dia yang dia sendiri yang menipu kita nih. Sedangkan benda itu tidak betul, dia buat cerita saja. Dan kebanyakan cerita dia orang nih skrip dia hampir sama, cuma dari pihak-pihak yang lain berlainan saja.
pihak bank, macam-macam bank lah, ataupun wakil dari mana-mana. Oke. Untuk itu dan seterusnya, ini mengenai inilah, ini saya ceritakan mengenai pinjaman pribadi, pinjaman loan. Oke, pinjaman loan sekarang di laman sosial memang banyak. Dia cakap mudah dan cepat. Itu jangan percaya guys, jangan percaya. Oke, pinjaman pribadi nih biasa daripada iklan yang diiklankan daripada laman sosial lah. Lepas tu bila seseorang tu tertarik, biasa seseorang tu tertarik disebabkan interest rendah, dan dia cakap mudah, cepat. Okay, ada masalah situs pun boleh settle, dia cakap. Okay. Selepas tu kebanyakan yang kena tipu, dia orang tinggalkan nombor telefon dia orang dalam tu, dan selepas tu akan ada orang telefon kita atau entah SMS, saya daripada ini daripada pihak loan, dia cakap dia akan minta kita punya maklumat pribadi. Maklumat pribadi itu banyak lah, IC, slip gaji, dan kadang-kadang dia minta bil rumah, bil api, bil air, semua ada juga. Oke. So dia cakap dia akan beritahu, C ini layak, kamu layak buat pinjaman beginilah, dia cakap. Contohnya kamu layak buat pinjaman 100.000 ataupun 200.000 begitu. Oke. Lepas dia sudah hantar nama, maklumat pribadi dia tu dengan nombor bank dia sekali, bukan nombor bank, slip gaji dia sekali. Dia akan minta tanda tangan satu surat untuk mengenai pinjaman tu lah, untuk urusan pinjaman tu. Tapi sebelum tu dia minta kita bayar dulu untuk fee ataupun apa-apalah, dia akan minta bayar dulu. Contohnya dia minta bayar 5.000 ataupun 500, dan dia cakap duit yang kita bayar nih nanti kita akan dapat balik, dia akan bagi dengan sekali pinjaman yang kita buat. Jangan percaya guys, ini semua tipu. Oke. Lepas tu dia akan cakap loan kita telah diluluskan, tapi macam-macam masalah lagi, sangkut itu sangkut ini, kena bayar fee itu fee ini. Oke. Dan dia akan bagi nombor account, bank untuk kita buat bayaran, untuk bank in duit itu kepada orang tuh, untuk memudahkan kita punya loan, pinjaman pribadi ini berjalan lancar, kononnya lah. Oke. Lepas tu kita sudah bank in duit fee ini, masih lagi ada masalah. Dia sangkut itu lagi, sangkut ini lagi, ada masalah apa? Masalah di bank lah. Oke. Lepas tu dia minta bayar. Ada orang nih, dia pinjam 50.000, bukan dia dapat 50.000, dia pula pergi bankin orang tuh sampai 50.000, 30.000, 20.000. Skema tuh cakap, duit nih nanti kita akan dapat dengan sekali loan kita. Itu semua tipu guys,
Jangan percaya guys. Oke. Ini mengenai tipu-tipu nih. Tipu pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi ini memang banyak nih. Paling banyak case tipu mengenai loan nih. Oke, itu mengenai loan lah. Oke. Lepas itu kita pergi nih. Oh, ini pinjaman juga. Pinjaman loan sudah lepas. Mengenai OTP daripada bank sudah lepas. Apa lagi? Kita akan masuk kepada case penipuan yang dalam mudah.com pula. Oke, mudah.com nih. Kalau mau beli barang, contohnya kita beli kereta atau beli motor dalam mudah, tidak payah bagi-bagi deposit apa semua. Jumpa dia terus, jumpa si penjual terus, tengok barang tu ada, tengok bukti ada semua, garan apa semua ada, baru pergi ini, baru jalan tujuan kita nak beli barang tu. Kalau setakat dia cakap cik kena abang perlu bayar deposit dulu, takut orang lain akan ambil, dia cakap itu semua alasan. Oke. So contohnya ada saat yang kebanyakan orang kena tipu nih, dia beli barang, dia barang tuh memang murah dan cantik, dia nampak daripada mudah.com. Seorang tuh dia minta bank in deposit lah. Sebila dia sudah bank in duit itu, dia akan bagi alamat sekali, tapi alamat tuh belum tentu betul. Melainkan kita sudah pergi ke alamat, kita nampak benda tuh, baru kita percaya. Kalau dia bagi saja, jangan percaya. So, ada orang nih kena tipu, dia dia sudah bank in deposit, pastu kononnya dia mau datang ambil lah kereta tuh di alamat tuh. Sekali datang di alamat tuh, tiada orang, kosong. Bila telepon dia tidak jawab. So ini memang biasa untuk scammer ataupun kes-kes penipuan dalam mudah.com lah. So jangan percaya pasal itu, pasal ini mudah.com lah. Oke guys, seterusnya saya mau ceritakan mengenai pembelian barang dalam laman sosial. Laman sosial ni macam-macam lah. mudah.com, Facebook, Instagram. Oke. Contohnya orang yang biasa kena tipu ni, dia beli barang daripada daripada luar negara ataupun dalam negara. Lepas tu dia cakap barang tu sudah telah ditahan dan dia minta kita bayar
untuk pelepasan. Ya lebih kurang macam yang skema yang mengaku custom lah. Dan kebanyakan skema ni hampir cerita dia lebih kurang sama. Oke. Dan dia minta kita bayar. Tujuan dia mau duit saja. Oke. Kalau dia cakap, kalau skema tu telepon dia cakap kalau C tidak mau bayar, nanti saya datang rumah. So C sudah bagi alamat rumah. Alamat rumah, dia cakap saya sudah tahu alamat rumah C dekat mana. Nanti saya datang cari di rumah, ataupun saya akan hantar orang cari kamu di rumah, dia cakap. Itu semua wayang, itu semua tipu. Dia mau takutkan kita saja. Setakat ini tidak ada skema lagi yang berani datang rumah. Tidak ada skema yang berani datang rumah, guys. Oke, walaupun dia sudah tahu kita punya IC, alamat rumah. So, kalau skema ni melalui nomor telepon kita, dia sudah boleh dapat semua. Dia sudah boleh dapat semua. Kita punya alamat, kita punya maklumat pribadi. So, nomor telepon kita ini didaftarkan atas nama kita ataupun atas IC kita. So, otomatis semua dia orang boleh dapat. So, kalau macam tu tiada masalah, guys. Jangan risau. Melainkan ada kerugian, cepat-cepatlah pergi balai polis terdekat untuk buat laporan yang Anda telah diperdaya dan telah kena tipu. Oke. Ada lagi kah? Ini semua pasal penipuan, guys. Oke. Apa lagi ya? Kita cari dulu. Oke, guys, pasal mengenai yang lucky draw tu, kalau ada SMS sampai WhatsApp ke atau SMS, itu abaikan saja. Kita jangan layan, sebab dia memang skema. Tidak ada orang yang akan bagi duit macam tu saja. Sedangkan masuk tandas pun berbayar, mana boleh dia bagi tiba-tiba kita mengenangi duit lah apalah. Belum ada sejarah, guys. Tapi kalau ikut mana-mana larian ya, kalau ada cabutan bertuah dan kita menang, itu betul. Tapi kalau melalui SMS ini tidak boleh percaya, guys. Ini semua tipu. Oke, lepas yang tidak boleh tahan lagi, dia cakap duit yang kita bagi ini semua akan dapat kembali, dia cakap. Mana dapat lagi? So, skema ni bila duit sudah masuk, dia tidak, kalau boleh dia keluarkan, dia tidak akan tunggu lama. Dia tidak akan tunggu lama duit itu tinggal di bank. Dia akan keluarkan terus. Oke, guys. Satu lagi, guys, saya mau beritahu yang pemanggil yang kita rasa pelik,
kita rasa pelik, kita tidak kenal, sebaiknya jangan layan, terus tutup ataupun blok saja. Oke, nanti selepas nih saya akan tunjukkan apa yang kenyataan daripada polis sendiri lah, yang daripada polis sendiri, daripada pihak atasan bagian jenayah komersial, jenayah penipuan. Oke, sebelum tuh guys, saya mau bagikan tips yang mudah guys. Pergi di Apple Store ataupun Google Store, ini apa, Play Store. Kamu download Truecaller. Dia Truecaller tu dia kejap gaya macam ni. Truecaller dia ada di Play Store tu. So download nombor tu, download Truecaller. Lepas tu Truecaller guys. Macam ni guys, macam ni. Nampak guys? Alamak, tidak terang mak, tidak nampak. Oke. Nanti download benda ni guys. Truecaller ID, spam blocking and call record. Oke guys, download benda ni. Anda akan tahu setiap pemanggil tu yang tidak berdaftar dengan kamu, yang tidak kena set nama dia, dia tu siapa. Nama dia akan keluar guys. Nama dia akan keluar. Dia scammer ke, wakil daripada bank apa ke. Macam saya ada trik ini, apps ni. Bila dia orang telefon, dia akan keluar nama tu, contohnya daripada CIMB Bank scammer, pejabat pos scammer, mahkamah scammer. So di situ kita sudah tahu guys. Oke. So nanti saksikan video ini ya guys. Melaksanakan transaksi online. Sentiasa berhati-hati. Ingat, tidak ada agensi kerajaan, mahkamah, bank berurusan melalui telefon. Telefon hanya digunakan untuk buat appointment saja, jumpa di pejabat. Itu saja. Tak ada telefon minta nombor IC, minta nombor akaun, minta nombor password. Tidak ada. Hanya kalau katalah telefon daripada mahkamah, tuan dikendaki hadir mahkamah Miri contohnya pada sekian hari bulan. Itu saja. Tak ada nak kata tuan akan ditangkap, tuan akan kena denda, tidak ada. Ingatkan balik kepada semua rakyat Malaysia untuk ambil maklum. Telefon hanya digunakan untuk buat appointment, segala urusan dibuat di pejabat. Sama ada pejabat bank, pejabat kerajaan, di mahkamah dan seumpama. Oke guys, itulah kenyataan daripada IDRM sendiri. So, terima kasih karena setia menonton dan mendengar serba sedikit
yang saya boleh sampaikan mengenai case scammer lah, case penipuan. So jika Anda suka apa yang saya sampaikan ni dan bermanfaat bagi Anda dan orang lain, sila kongsikan kepada rakan-rakan, saudara mara. So, saya tahu banyak lagi yang tidak tahu mengenai scammer ni. Banyak yang tidak tahu, dan itu pasal setiap hari mesti ada saja orang yang kena tipu. Dan ini sangat berguna. So, scammer ni dia tidak akan pilih kamu tu siapa. Kalau dia sudah telepon, lepas tu dia tahu dia boleh makan kita, dia boleh berdaya, dia boleh tipu kita, memang dia akan tekan sampai dia boleh dapat, sampai kita kena tipu apa semua. Okay, dia cakap memang betul-betul pro, memang pandai. Dia selok belok dia dengan cerita-cerita dia. Kebanyakan scammer ni lebih kurang saja. Cuma bentuk penipuan tu lain-lain. Nombor telefon lain-lain. Okay. Dan kepada yang telah ditipu tu, pergilah buat laporan mana-mana balai terdekat. Jangan laporan polis mana-mana boleh buat. Dia tidak kira kamu kena tipu di sini, tapi sekarang kamu berada di tempat lain, kamu boleh buat report di tempat lain tu, dan laporan itu akan diantar ke sini, ke tempat yang kamu kena tipu tadi itu. Okay. Dan nasihat saya kepada Anda semua guys, jangan mudah terpedaya. Okay. Dan jangan terburu-buru. Apa-apa yang Anda rasa curiga, rasa pelik, pergi balai terdekat saja untuk cek kita punya maklumat pribadi di balai polis terdekat, sama ada nama kita betul ada wanted kah, ada case kah, ada saman trafik langgar lari kah. Itu semua boleh tahu. Jangan terus pergi bank in lah disebabkan takut, bank in duit lah, apalah semua. Okay. So, sudah ramai orang yang kena tipu macam ni. Bila dia sudah kena, baru dia tahu. Ada orang ni yang belum sempat kena, siap dengan duit datang, tanya, betulkah saya ada case? Sekali datang tanya, dia okay, clear, tak ada masalah, rekod bersih. Orang tu terus mengucap syukur, dia berterima kasih karena duit dia tidak melayang macam tu saja. Okay, so ini bukan tidak pernah berlaku guys. Ini banyak yang berlaku di merata tempat. Okay guys, selain itu apa-apalah yang Anda tidak yakin,
dan nombor-nombor yang pelik-pelik tuh tiba-tiba tanya ada wanted lah, apalah, macam-macam lah. So itu jangan layan. Kalau betul-betul, ini saya bagi tahu guys, kalau betul-betul polis ataupun mahkamah ataupun pegawai polis ke apalah, ini kebanyakan lah, dia telepon kamu macam yang dalam video tadi tu, dia tidak akan minta apa-apa maklumat daripada kita. Dia minta kita hadir di tempat yang dia panggil tuh. Kalau Anda tidak percaya juga, Anda boleh pergi mana-mana balai terdekat untuk cek nama Anda, kenapa kena panggil dan apa sebab. Dan biar balai itu sendiri, balai polis sendiri yang akan hubungi pegawai itu untuk tanya betulkah. Mudah saja guys, jangan terpedaya, jangan tertipu. So ini kali, terima kasih guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share guys, untuk bekalan Anda semua supaya tidak kena tipu guys. Oke, bye bye, terima kasih.